Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya, Cikgu Farhan. Bagi tajuk mata pelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan kesihatan untuk murid, khasnya untuk murid tahun 2. Kesihatan diri dan reproduktif, tajuk besar kita Hari yang Ceria. Okay, macam mana kita nak dapatkan hari yang ceria dan fokus kita pada pembelajaran hari ini adalah kepentingan menjaga postur serta kepentingan rehat dan tidur. Jadi kepada yang menonton video ini bolehlah sediakan bahan yang diperlukan iaitu seperti yang tertulis di sebelah uh, kiri saya ni. Okey, di sebelah kiri saya kalau boleh lihat. Okey, buku teks pendidikan jasmani pendidikan kesihatan tahun 2, muka surat 69. Tanpa membuang masa, boleh ambil buku teks masing-masing, buka buku teks PJPK tahun 2, muka surat 69. Dan sebelum kita pergi ke sesi pembelajaran pada hari ini, ingin saya bagi tahu murid-murid apakah itu objektif pembelajaran untuk kali ini. Okey, murid mengetahui kepentingan postur yang betul dan rehat serta tidur yang mencukupi. Okey, di akhir pembelajaran ini murid-murid akan tahu kenapa perlunya kita mengamalkan postur yang betul. Pada minggu yang sebelum ini, murid-murid telah pun belajar apakah maksud postur, apakah maksud rehat, apakah maksud tidur. Jadi pada hari ini, kenapa penting untuk kita mengamalkan dia semasa berdiri, semasa duduk, semasa baring dan juga semasa mengangkat barang. Serta kenapa kita perlu rehat dan tidur yang cukup. Saya pasti murid-murid ada yang dah boleh menjawab kenapa. Tapi kita pergi kepada buku teks dulu. Sila buka buku teks murid-murid. Muka surat 69. Okey, saya ada tunjuk buku teks di belakang saya ni. Ada buku teks muka surat 69. Okey, boleh lihat. Tajuk dia hari ini ialah sihat selalu. Dia kata, kamu perlu menjaga postur yang betul semasa rehat dan tidur yang cukup untuk pertumbuhan fizikal yang sihat. Okey, murid-murid boleh lihat muka surat 69. Okey, hari ini kita akan belajar tentang ini saja. Kepentingan menjaga postur serta kepentingan rehat dan tidur. Kalau murid-murid lihat kepada kepentingan menjaga postur ada 4. Begitu juga dengan kepentingan rehat dan tidur ada 4. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang kepentingan ini dan saya akan ulas sedikitlah supaya murid-murid lebih faham dengan apa yang dimaksudkan. Okey, kepentingan menjaga postur yang pertama kita lihat kembali kepada slide. Gambar ini diambil daripada buku teks sebentar tadi muka surat 69. Kepentingan menjaga postur ada 4. Yang pertama, tumbesaran sempurna. Okey, yang pertama tumbesaran sempurna. Yang kedua adalah mengelakkan kecederaan. Okey, kalau kita jaga postur, kita boleh mengelakkan kecederaan. Yang ketiga, badan lebih sihat. Dan yang keempat, hidup lebih cergas. Okey. Kita lihat kepada slide yang telah pun saya sediakan ini. Sambil itu, murid-murid hanya perlu dengar dan faham sahaja. Kalau tak faham, bolehlah terus hubungi saya ataupun kepada viewers. Bolehlah komen di ruang komen YouTube tersebut. Okey. Kepentingan yang pertama iaitu pertumbuhan manusia. Okey, tumbesaran sempurna yang melibatkan pertumbuhan manusia. Kalau lihat kepada paparan yang disediakan ini, yang belah atas itu adalah pertumbuhan manusia jantina perempuan. Okey, dan bawah adalah pertumbuhan manusia jantina lelaki. Ini adalah proses pertumbuhan daripada bayi perempuan dan bayi lelaki sehinggalah menjadi orang dewasa, warga emas perempuan dan lelaki. Apa tu warga emas, cikgu? Okey, warga emas itu adalah orang tua. Okey, kita lihat dekat sini. Tidak banyak beza, cuma mungkin bentuk ataupun rupa rambut sahaja yang membezakan. Okay, di jantina ada 2 saja ingin saya tekankan, iaitu lelaki ataupun perempuan. Walaupun lelaki itu lembut,
Dia tetap lelaki dan walaupun perempuan itu kasar, dia tetap perempuan. Okey. Kalau kita tidak menjaga postur kita, mungkin kita tidak akan dapat berdiri dengan betul apabila kita sudah pun meningkat dewasa. Okey, faham murid-murid? Itulah pentingnya postur. Kalau tidak, murid-murid pastinya pernah melihat uh, warga emas, orang tua yang berjalan menggunakan tongkat seperti Atuk ni. Tapi dia berdiri tegak dalam gambar ni kan. Okey, ada warga emas, okey, orang tua, atuk nenek kamu ada yang berjalan membongkok. Kemungkinan besar itu adalah akibat tidak menjaga postur yang betul semasa melakukan aktiviti harian seperti yang telah pun kita belajar pada sebelum ini. Yang kedua adalah kepentingan dia mengelakkan kecederaan. Okey, postur yang salah boleh mengakibatkan kecederaan. Okey, kita nak elakkan dia. Kepentingan dia kita nak elakkan dia. Kerana postur yang salah boleh mengakibatkan kecederaan. Sebagai contoh, tengok dekat gambar yang pertama ini, kita tengok ada orang tu dia pegang pinggang dia sambil dia angkat barang. Kenapa dia pegang pinggang dia sambil dia angkat barang? Pastinya murid-murid sebab dia rasa sakit pinggang semasa mengangkat barang. Kenapa dia sakit pinggang? Sebab dia tidak menjaga postur semasa mengangkat barang. Jadi dia boleh mengakibatkan sakit pinggang. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Orang ni dia tengah duduk. Okey, dia mungkin tengah duduk depan komputer. Mungkin dia tengah menaip ke ataupun dia sedang buka Facebook ke, YouTube ke, tengah buat kelas ke, mungkin cikgu tengah buat kelas online kan. Tapi tengok dia sedang pegang pinggang dia di bahagian belakang. Itu maksudnya dia sakit bahagian belakang. Okey. Kalau kita duduk tidak betul, ini adalah salah satu kecederaan yang boleh berlaku. Mengakibatkan kamu cepat berasa penat kalau postur tidak betul. Dan juga boleh mengakibatkan kamu berasa sakit bahagian tubuh badan kamu. Pinggang sakit. Sebabnya kedudukan kamu tidak betul. Kedudukan yang betul adalah kamu duduk dengan dengan tegak, bukannya sedikit membongkok hadapan ataupun terlalu bersandar ke belakang. Itu salah satu postur yang salah. Okey, kita nak elakkan benda ni. Kepentingan dia untuk mengelakkan kecederaan. Kerana kalau kita lihat pada buku teks tu, itu adalah salah satu kepentingan dia. Begitu juga dengan semasa tidur. Murid-murid telah pun belajar bagaimana cara postur tidur yang betul. Kalau murid-murid mengamalkan cara tidur yang salah, murid-murid boleh mendapat kecederaan semasa tidur. Okey. Murid-murid pernah tak mengalami apabila bangun daripada tidur rasa sakit di bahagian leher. Nak pusing belah kiri pun tak boleh, nak pusing belah kanan pun tak boleh. Itu adalah salah satu sebab tidak menjaga postur semasa tidur. Okay, kalau boleh tidurlah dengan postur yang betul. Walaupun kamu tidur secara ganas sampai berguling-guling, keluar jatuh katil ke. Tapi pastikan postur kamu tidur yang betul. Seperti yang telah pun kamu pelajari. Okay. Kepentingan menjaga postur adalah badan lebih sihat. Okay, kalau kamu mengamalkan postur yang betul semasa duduk, berdiri, tidur dan juga mengangkat barang, badan kamu akan sihatlah. Sebab apa? Sebab tak ada sakit. Kalau tidur salah ataupun cara duduk salah, cara berdiri salah, badan kamu akan jadi tidak sihat. Dia bukan buat sekarang tak sihat terus, tapi dia jangka masa yang panjang. Okay, kita sebagai manusia kadang-kadang kita tak sedar. Apa yang kita buat sekarang mempengaruhi pada masa akan datang. Jadi, tengok pada gambar ni, okay, healthy body plus healthy mind equal to happy life. Maksud dia, okay, badan yang sihat dan serta otak yang sihat, pemikiran yang sihat, okay, akan membawa kesan dia hidup yang ceria. Okay, sebab itulah kita perlu menjaga postur kita supaya badan kita sihat, supaya kita boleh mendapatkan hidup yang ceria. Okay, kalau murid lihat kepada cikgu ni, ceria ke tidak?
Saya ceria lah, sebab itulah saya dapat berdiri dekat sini, duduk di depan komputer ni, menerangkan kepada kamu cara untuk mengamalkan postur yang betul. Okey, yang keempat, kalau kita lihat pada buku teks, hidup lebih cergas, ya. Okey, apabila kamu mengamalkan postur yang betul, badan kamu akan jadi sihat. Okey, tadi baru je kita lepas tadi. Okey, apabila badan sihat, hidup kita akan lebih cergas. Okey. Cergas tahu cergas. Badan kamu dapat bergerak dengan lebih efisien maksudnya. Okey, dan aktif kerana tidak berasa sakit apabila melakukan apa-apa aktiviti. Okey, kalau badan kita ni tak sakit, jadi kita bolehlah nak buat apa-apa. Ini kalau kamu bangun tidur leher, tersalah tidur leher pun jadi kepala orang kata teling, sengit sebelah, kamu nak main bola pun tak best. Ataupun kamu bangun, kamu sakit pinggang, kamu nak berlari pun tak best. Nak main lumba lari dengan kawan-kawan kamu ke kejar-kejar ke kan. Jadi antara kepentingan dia adalah supaya hidup lebih cergas. Dia sangat mempengaruhi hidup manusia. Jadi jagalah postur kamu semasa kamu berdiri, duduk, tidur dan mengangkat barang. Tengok pada gambar ni, ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan, yang boleh kamu lakukan kalau kamu badan sihat, tidak ada sakit. Okey, dapat melakukan aktiviti. Ini gambar ini mewakili hidupan yang cergas lah. Masih dapat bermain bola, berlari, menari, mengangkat berat, bawa binatang peliharaan bersiar-siar. Okey, murid-murid? Okey, itu saja untuk penerangan bagi kepentingan menjaga postur. Okey, saya harap jelas untuk murid-murid. Jadi sekarang ini kita akan masuk kepada kepentingan rehat dan tidur. Okey. Lihat. Lihat pada gambar di belakang saya ni. Ada pelbagai rupa, pelbagai posisi yang tidur yang ditunjukkan. Mana satu murid-murid? Saya pasti mesti ada yang jawab. Cikgu, saya yang itu, saya ini. Ya, itulah yang saya jangkakan. Mesti murid-murid akan jawab, pelbagai posisi tidur yang murid-murid amalkan. Okey. Ya, apa yang paling penting, murid-murid kena mengamalkan cara tidur yang betul. Okey, jadi kalau lihat pada sini, banyak posisi tidur yang betul ke salah? Okey, saya dapat dengar ada yang kata salah. Okey, jadi murid-murid perlu tidur dengan cara yang betul. Okey, kita akan lihat kepada kepentingan rehat dan tidur. Okey, ada 4 seperti di dalam buku teks. Gambar ni saya ambil daripada buku teks. Saya potong buku teks ni, saya masukkan dekat slide saya ni. Jadi kita lihat kat sini. Kepentingan rehat dan tidur, yang pertama melancarkan proses penghadaman. Okey, yang kedua membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Dan yang keempat adalah dapat merehatkan fizikal dan mental. Kalau tadi kita ada 4 kepentingan menjaga postur. Hari ini, kali ini untuk rehat dan tidur pun kepentingan dia ada 4 juga. Okay, kita lihat kepada yang pertama, melancarkan proses penghadaman. Sebab itulah kita perlu tidur mengiring. Kalau kita lihat pada gambar ini adalah menunjukkan kajian yang ditunjukkan. Okay, tidur yang betul akan melancarkan proses penghadaman. Okay, kalau kita lihat pada gambar, dia tunjuk perlu tidur mengiring di sebelah kiri. Okay, di sebelah kanan akan menyebabkan boleh mendapatkan gastrik sebab gas-gas daripada perut kamu tu akan berada di bahagian memenuhi ruang bahagian atas perut kamu. Okey, jangan kamu tidur yang salah. Kalau tidak, proses penghadaman makanan kamu tu akan terganggu semasa kamu tidur. Okey, seterusnya kepentingan tidur dan rehat adalah membina dan membaiki sel-sel rosak. Tengok pada gambar. Gambar ada gambar baby sedang tidur dan gambar tangan
murid sedang luka ditampal dengan dengan apa ni? Okey. Kita lihat gambar murid baby yang sedang tidur. Kalau kamu perasan murid-murid, kamu ada adik ataupun kamu lihat baby, dia lebih suka tidur. Kenapa lebih suka tidur? Kerana pada waktu tidur itulah badan dia membesar. Untuk pertumbuhan. Seperti kamu juga, kalau kamu perasan, kamu waktu kecil kamu lebih suka tidur. Kenapa? Sebab ketika itu proses pembesaran sedang berlaku. Okay. Jadi, selain itu dia membaiki sel-sel rosak. Semasa tidur ni, kalau kamu perasan luka kamu pastinya pernah luka kan? Kamu waktu mula-mula kena luka tu memang sakit. Lepas tu dah sapu ubat. Lepas tu kamu tidur. Esok kamu bangun, kamu tengok macam mana luka tu. Dia semakin baik. Lepas tu esoknya tu semakin baik. Sebab apa? Sewaktu kamu tidur, sel-sel yang rosak akibat luka itu, dia terbaiki. Badan kita ni sangat istimewa. Walaupun terluka, dia boleh baik dengan sendiri. Tetapi, untuk baik tu dia memakan masa. Dan pada waktu tidurlah, dia paling aktif membaiki sel-sel yang rosak. Okay, sebab itulah kalau murid-murid perasan, sesiapa saja yang masuk hospital, kan, doktor akan banyak suruh dia tidur. Orang yang sakit, orang yang aksiden ke apa, bila doktor dah bagi dia ubat-ubat apa, dia akan tidur. Sama juga kamu ketika kamu pening kepala, demam ke, kamu akan banyak tidur. Kenapa? Ketika itulah sel-sel badan kamu yang mana yang lemah, imunisasi badan kamu yang lemah, dia akan terbaiki pada waktu itu. Jelas? Okey, kalau jelas kita pergi ke poin yang seterusnya, iaitu kepentingan rehat dan tidur. Okey, tidur yang cukup dapat meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Okey, kamu murid-murid lihat kepada gambar di sebelah sini. Gambar perempuan tu dia sedang menggeliat. Kan? Okey, sedang menggeliat. Kenapa dia menggeliat? Sebab dia dapat tidur yang cukup. Jadi dia berasa puas, lega. Kamu akan bangun. Kamu tengok. Okay. Saya pasti murid-murid pun pernah juga melakukan benda ni. Dapat tidur, bangun tidur, menggeliat. Kan? Okay. Okay, kalau kamu dapat tidur yang cukup, kamu akan senyum. Satu hari tu kamu rasa macam, oh bestnya hari ni, bertenaga. Sebab sewaktu kamu tidur, kita ni macam, okay, saya tunjuk contoh kita ni seumpama telefon. Telefon ada bateri. Okay, tenaga kita umpama bateri itu. Apabila kamu melakukan aktiviti daripada pagi sampailah ke malam, okay, bateri kamu tu akan habis. Tenaga kamu akan berkurangan. Okay, bila kamu tidur, umpama kamu sedang charge bateri tubuh badan kamu. Dia akan charge bateri. Kamu tidur, okay, tenaga dalam badan kamu tu dia akan kembali pulih. Jadi penuh semula. Jadi kamu bangun esok tu dengan segar. Kalau kamu tidur cukup lah. Sama juga macam telefon. Kalau kamu charge tidak penuh, dia cepat habis. Okay. Kalau kamu tidur yang tak cukup, kamu cepat penat. Cepat rasa mengantuk. Contohnya malam tadi kamu main game sampai pukul 2 pagi. Betul kamu tidur pukul 6 pagi tu ayah kamu kejut kamu. Bangun solat. Mandi. Kamu rasa segar tak badan kamu? Kamu rasa penat. Sebab kamu tak cukup tidur. Okay? Sebab itulah kamu perlu tidur yang secukupnya. Berapa jam tidur secukupnya murid-murid? Okay, untuk murid-murid perlu tidur yang sebanyak 8 jam. Okay, sekurang-kurangnya. Jadi kenalah tidur awal. Okay, kalau kamu tidak tidur awal, kamu tak akan berasa segar. Jadi hari tu kamu akan muram saja. Okay, cepat marah. Macam tu. Okay. Kemudian tidur dapat merehatkan fizikal dan mental. Kita lihat pada gambar kat sini. Gambar orang sedang menguap. Kenapa menguap? Sebab tidak cukup tidur.
Okay, contohnya tidur lewat. Malam semalam ayah kamu tengok bola. Lepas tu pagi tu kamu tengok ayah kamu dia bangun. Muka dia menguap lah banyak. Sama macam kamu juga. Kamu tidur kan. Contohnya bulan puasa kalau kamu dah berpuasa. Okay, kamu tidur kamu pada malam tu mungkin kamu tidur pukul 12. Biasa bangun pukul 6 pagi. Hari tu kena bangun pukul 4. Sahur. Waktu sahur tu kamu tengok kamu ada yang menguap. Boleh tengok ahli keluarga kamu ada yang menguap. Sebab apa? Sebab tidur tidak cukup. Okay, jadi macam nak tidur, kenalah tidur lebih awal. Okay. Tengok muka kat sini. Ini adalah muka orang yang tidak tidur. Tidak cukup tidur, gambar yang kedua ni. Okay, jadi muka nampak penat. Bawah mata tu, dia akan mula gelap macam panda, beruang panda tu. Kalau kamu tak nak muka kamu tu, mata kamu tu ada kesan macam lebam, macam beruang panda tu, warna hitam tu. Kenalah jaga tidur kamu. Dapatkan tidur yang cukup. Kerana tidur yang cukup dapat merehatkan fizikal. Fizikal ni adalah bahagian luaran anggota tubuh badan kamu. Bila kamu bangun je, fizikal kamu tu bekerja tau. Sampailah kamu tidur. Sebab tu waktu tidur kamu tak bergerak. Okay, sama juga dengan mental. Apabila bangun saja tidur, otak kamu akan berfikir nak buat apa lepas ni. Kamu nak macam mana nak selesaikan masalah ini. Macam mana nak buat kerja sekolah. Macam mana nak belajar. Kamu berfikir sampailah kamu tidur. Sebab tu waktu tidur, kamu tak tahu pun apa yang berlaku. Walaupun ayah kamu angkat kamu daripada ruang tamu ke dalam bilik, kamu tak tahu. Sebab mental kamu sedang berehat. Fizikal kamu sedang berehat. Jadi ini dua gambar ini. Gambar menguap dengan gambar yang muka seperti zombie ni, muka penat ni. Ini adalah sebab tidak cukup tidur. Dan kalau kamu dapat tidur yang cukup, kamu akan lihat, kamu akan dapati diri kamu seperti gambar yang ketiga ni. Okay, segar. Bangun pagi, fresh. Bangun senyum. Walaupun mulut masih lagi berbau tak gosok gigi. Sebab tak gosok gigi bila bangun tidur. Jadi sebab itulah kamu perlu berus gigi kamu apabila bangun tidur. Itu info tambahan sahajalah. Okay, murid-murid. Jadi saya harap murid-murid faham apa yang dimaksudkan dengan kepentingan menjaga postur dan kepentingan rehat dan tidur. Okay, dekat sini saya ada buat point seperti ini. Kepentingan menjaga postur dan kepentingan rehat dan tidur. Sebenarnya saya ambil daripada buku teks juga. Okay, buku teks ni. Jadi saya jadikan dia seperti ini. Supaya murid-murid lebih jelas. Sekali lagi sebagai ulang kaji. Apa yang telah kita belajar tadi. Kepentingan menjaga postur ada 4. Yang pertama, pertumbuhan manusia yang betul. Yang kedua, mengelakkan kecederaan. Yang ketiga, badan lebih sihat. Dan yang keempat, hidup lebih cergas. Seterusnya, kepentingan rehat dan tidur melancarkan proses penghadaman. Okay, kalau kamu tidur tak cukup, nanti dia akan proses penghadaman kamu terganggu. Yang kedua, membina dan membaiki sel-sel rosak. Itu pentingnya tidur. Okay, kalau tidak nanti badan kamu, luka kamu tu, kamu akan rasa lama sakit dia. Baik kamu tidur saja. Tidur nanti dia akan pulih lah kamu punya luka tu. Okay, yang ketiga, meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Okay, kalau kamu tidur, badan kamu akan jadi bertenaga. Bateri tubuh badan kamu dah charge penuh. Jadi esoknya kamu dapat bangun dengan segar. Dapatlah kamu belajar dengan lebih bersemangat. Ini mengantuk-ngantuk, mak ayah kamu suruh kamu belajar. Kamu nak belajar tak? Kamu rasa mesti tak nak kan. Suruh main pun tak nak. Suruh makan pun tak nak. Tapi kalau kamu tu rasa segar badan kamu. Makan pun berselera. Belajar pun fokus. Okay. Suruh main lagi lah, tak payah suruh. Memang kamu akan main. Okay. Dan yang keempat, kepentingan rehat dan tidur dapat merehatkan fizikal dan mental. Kalau kamu tak cukup tidur, inilah rupa kamu menguap je manjang. Dan kelas pun menguap je, cikgu ada tengok. Banyak kali cikgu tengok. Kenapa menguap? Malam semalam tidur lewat rupanya. Atau muka kamu macam ni, muka penat. Kita tak nak muka macam ni. Kita nak muka senyum. Bangun tidur pun senyum. Mimpi indah lah. Macam tu. Okey, saya harap murid-murid jelas. Jadi, untuk murid kelas saya, video ni saya buat khas untuk murid kelas saya sebenarnya. Okey, untuk murid kelas saya, sila salin semua yang kamu lihat di skrin ini. Itu kepentingan menjaga postur dan kepentingan rehat dan tidur.
Itu adalah tugasan untuk kamu, sila salin di dalam buku pendidikan kesihatan tahun 2. Okey, nanti dah siap boleh minta mak ayah kamu snap gambar dan hantar kepada WhatsApp saya. Okey, kepada semua yang menonton, itu saja daripada saya pada hari ini untuk tajuk kita, kepentingan menjaga postur serta kepentingan rehat dan tidur. Terima kasih kerana menonton video ini daripada awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus memberikan sokongan kepada saya, like, share serta subscribe channel ini supaya anda tidak terlepas dengan kelas online yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera daripada saya, Cikgu Farhan, Cikgu Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 17-1. Assalamualaikum. Bye-bye.